Hai semua, saya Rajin Nadia bersama rakan kumpulan saya Nurul Jabatan Zainuddin akan menerangkan mengenai Education for Sustainable Development iaitu ESD. Baiklah semua, apakah yang dimaksudkan dengan ESD? Education for Sustainable Development. Tak tahu? Jom kita fahami konsep ESD ataupun Education for Sustainable Development. SD membolehkan setiap individu daripada pelbagai peringkat umur untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan tenaga kerja untuk menangani cabaran global. Latar belakang Education for Sustainable Development ESD. Pengisytiharan Dekad ESD 2005 hingga 2014 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dekad ESD dilaksanakan sepanjang 9 tahun iaitu bermula dari 2005 hingga 2014. ESD merupakan proses untuk membangunkan keprihatinan, kemampuan, sikap dan nilai-nilai yang ada pada para pelajar. Tujuan ESD memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan. Satu misi pendidikan untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semula jadi dan alam sekitar. Seterusnya, kita ketahui mengenai matlamat ESD. Terdapat 17 matlamat utama yang ingin dicapai. Namun, matlamat keempat iaitu pendidikan merupakan matlamat yang penting untuk diterapkan kepada murid-murid kerana dapat membekal pengetahuan, kemahiran dan nilai kepada murid-murid mengenai alam sekitar. Adakah anda masih belum faham? Baiklah, mari saya berikan contoh. Baiklah, pasti anda belum faham mengenai Education for Sustainable Development. Baiklah, saya akan berikan contoh yang paling mudah untuk anda memahami ESD ini iaitu Education for Sustainable Development. Baiklah, ini ialah alam sekitar. Alam sekitar ialah alam yang kita tengah duduk sekarang. Namun, ada satu isu yang saya ingin fokuskan iaitu mengenai penebangan hutan ataupun pembalakan secara haram. Baiklah, kita sekarang duduk secara bermasyarakat iaitu manusia. Manusia memerlukan tempat tinggal ataupun kemudahan asas seperti shopping mall iaitu pusat membeli-belah. Jadi penebangan hutan boleh dilakukan untuk pendapatan. Namun tidak boleh dilakukan secara berleluasa. Iaitu ini masyarakat. Masyarakat yang berbelang kaum yang ingin meneruskan budaya di Malaysia perlulah mempunyai kemudahan asas seperti tempat tinggal. Namun pembalakan yang dilakukan untuk melakukan pendapatan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya kerana kita perlulah menjaga alam sekitar kita supaya pokok-pokok ini tidak ditebang secara keseluruhannya. Kalau pokok-pokok ini ditebang, di manakah haiwan-haiwan ingin tinggal? Jadi, ESD, Education for Sustainable Development, iaitu pendidikan lestari alam sekitar, pendidikan untuk kelestarian alam sekitar sangat penting supaya kita dapat menyeimbangkan kita dapat menggunakan sumber-sumber pada masa kini tanpa menjejaskan sumber-sumber pada masa akan datang. Jadi kita tidak boleh menebang semua pokok-pokok yang dalam alam sekitar ini semata-mata hanya untuk kegunaan manusia pada zaman sekarang, pada zaman kini. Jadi, Education for Sustainable Development sangat penting diajar kepada murid-murid supaya murid-murid ini faham bahawa walaupun kita menggunakan sumber-sumber pada masa kini, tapi kita tidak boleh menggunakan sumber-sumber itu secara banyak. Jadi kita perlulah kawal, kita perlulah belajar cara-cara untuk mengawal untuk penggunaan sumber-sumber pada masa kini tanpa menjejaskan keperluan pada generasi akan datang. Baiklah, salah satu perkara yang kita perlu belajar mengenai ESD iaitu Education for Sustainable Development. Untuk penebangan hutan, kita akan memberitahu kepada murid-murid untuk pengetahuan asas mereka, pengetahuan am mereka kepada umum terutamanya mengenai akta. Sekiranya penebangan hutan ini dilakukan, apa yang mereka akan dapat? Penebangan hutan yang secara haram jika mereka lakukan, apa yang mereka akan dapat? Apa kesan kepada mereka? Kesan yang saya ingin sampaikan pada semua orang untuk mengetahuinya ialah ada perundangan yang mengambil masa 13 tahun untuk dimaklumkan kepada Parlimen. Jadi akta yang penting untuk kita tahu ialah pindaan Akta 313
iaitu membantras kegiatan pembelakan haram dengan meningkatkan kadar denda maksimum sehingga 10 kali ganda dari RM500,000 kepada RM5 juta. Jadi, akta ataupun denda yang besar ini akan memberikan satu rasa takut untuk melakukan pembelakan secara betul-betul. Jadi, Education for Sustainable Development iaitu kita memberikan kesedaran kepada khususnya kepada kanak-kanak ataupun kepada murid-murid kita yang masih kecil lagi. Jadi guru inilah yang perlu tahu dahulu mengenai ESD ni, Education for Sustainable Development, supaya kita boleh dapat ajar kepada murid. Tak salah untuk kita gunakan sumber-sumber pada masa kini, iaitu penebangan hutan. Tetapi penebangan hutan itu perlulah diluluskan dahulu, bukanlah penebangan hutan secara haram untuk mereka dapatkan sumber bala ataupun penebangan hutan secara haram untuk mereka lakukan pendapatan. Itu adalah sangat salah. Jadi, ESD, Education for Sustainable Development, kita ingin memberitahu murid-murid bahawa pembangunan sangat penting untuk kita untuk memajukan lagi masyarakat kita. Tetapi perlulah dikawal dengan cara-cara yang betul. Melalui Education for Sustainable Development inilah mereka akan dapat tahu. Jadi guru-guru itu terlebih dahulu perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan mengenai Education for Sustainable Development. Kerana untuk menjaga alam sekitar ini, kita perlu mengetahui dulu, kita perlu mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai Education for Sustainable Development untuk kita ajar kepada anak-anak murid kita. Jelaslah bahawa satu contoh ini saja kita dapat faham apa yang ingin maklumat yang ingin disampaikan melalui Education for Sustainable Development. Adakah penting untuk memahami konsep ESD? Jawapannya, ya, penting. Mari saya berikan penerangan mengenai kepentingan memahami konsep ESD. Kata-kata, kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita. Sebaliknya, kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Jelas membuktikan bahawa alam merupakan harta yang paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya agar dapat dinikmati generasi akan datang. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar terus dipelihara dan dipulihara selaras dengan konsep ESD, Education for Sustainable Development. Mengapa? Kerana kepentingan guru memahami konsep ESD membolehkan guru menerapkan nilai murni mengenai alam sekitar kepada murid. Antara nilai yang boleh diterapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran ialah prinsip rendah diri, prinsip kerjasama, menghormati alam, mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup, mencintai persekitaran dan sebagainya. Selain itu, kepentingan memahami konsep ESD juga membolehkan guru meningkatkan pengetahuan tentang pedagogi pengajaran seperti melaksanakan elemen merentas kurikulum atau EMK dengan menerapkan pendidikan lestari alam sekitar dalam PDP murid agar mampu menyemai sikap positif individu murid ke arah pembangunan lestari. Seterusnya, penglibatan guru dengan program dan projek yang berkaitan dengan alam sekitar seperti program Kitar Semula dan kempen bebas plastik, kempen kesedaran dan pengumpulan sisa e-waste, penanaman pokok dan kebun komuniti serta sebagainya juga membantu guru untuk mendidik murid mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar berdasarkan pengalaman sebenar.